واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Okay, amin. Amin rabbal alamin. Okay, terima kasih Anis. Anis kita dua je Anis. Lagi gilir-gilir lah. Nah, Anis baca, masuk Ustaz baca. Tapi kalau Syafiqah masuk lagi, gilir dengan dia pula lah. Line ni tak okey kot. Okey Anis, kita sambung. Kita sambung kepada bidang akidah. Hari tu bidang akidah dah, tapi Ustaz langkau yang tajuk pertama dia. Kita masuk yang apa? Pelajaran sebelah. Pelajaran sebelah ni Ustaz biasa bagi bahan lah. Tapi kita tak biasa belajar lagi. Jadi ni kita macam belajar balik lah. Kan sebab Ustaz tak nak mengajar ni, cuma Ustaz bagi bahan je, itu tak tahu lah orang lain baca ke tak. Okey, pelajaran sebelah berkaitan tajuk apa yang kita akan belajar pagi ni, iaitu berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Anis dulu baca dulu. Saya kita gilak-gilak lah. Bila lepas ni baca nanti Ustaz pula. Kita gilak dua orang je lah sebab tak ada orang lain. Kalau Anis baca semua, kesian kat Anis pula. Okey, Anis. Sekejap, nak saya muka surat. Anis kena dekat sikit dengan ni kot. Jauh kot. Macam suara Anis slow. Okey, Ustaz. Okey. Kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Maksud dari segi bahasa yang menentukan. Dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak iradah dan alam dan ilmunya. Okey. Dalil nakli Allah bersifat Al-Qadir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul huwal qadirul ala an yab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahtil arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'di. Inzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Surah An'am. Surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 65. Maksud, katakanlah dialah yang berkuasa untuk menghantarkan pada kamu azab siksa bala bencana dari sebelah atas kamu atau bahu kaki kamu, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah, berpuak-puak. Dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terdapat sebahagian yang lain terhadap sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Okey, terima kasih Anis. Rasa Syafiqah masuk dah. Syafiqah masalah lain ke Syafiqah? Ya Ustaz. Tak apa. Okey, kita masuk yang pertama lah, unit 1 tu. Kalau sempat kita cuba habiskan unit 1 dan unit 2 lah. Tajuk ni taklah panjang sangat pun.
Okey, unit 1 ni fokus dia apa? Tentang sifat Allah Ta'ala ataupun nama Allah Ta'ala Al-Qadir. Okay. Kita akan belajar yang pertama ni nama Allah Ta'ala yang pertama Al-Qadir. Kan kalau kita dengar lagu Asmaul Husna tu adalah salah satunya Al-Qadir. Kan? Okey. Nanti kalau ada masa nanti kita dengar lagu Asmaul Husna sikit. Kamu tengoklah ada Al-Qadir. Okey. Dari segi bahasa yang maksud dia yang menentukan. Istilah yang kamu nak kena ingat nanti kalau untuk exam kan sebagainya, dia akan tanya istilah ni lah. Okay. Istilah apa dia? Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iaitu iradah. Iradah ni maksud dia kehendak. Kehendak apa? Kehendak Allah Ta'ala lah. Dan ilmunya. Dan pengetahuannya lah. Ilmu tu pengetahuan. Okay. Jadi maksud Al-Qadir ni apa? Nama Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah Ta'ala maha berkuasa. Kamu nak kena ingat ni ayat ni. Maha berkuasa maksud dia. Okay. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa apa? Berkuasa untuk menentukan sesuatu perkara. Kan Allah Ta'ala nak tentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan ilmu dia. Okay. Okay. Nama Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah Ta'ala maha berkuasa. Kamu ingatlah Al-Qadir tu maksud dia ada nama orang kadang-kadang kan. Nama orang kadang nama Abdul Qadir. Kan. Hamba kepada nama Allah lah iaitu Al-Qadir. Okay, Al-Qadir tu maksud dia maha berkuasa. Okay, maha berkuasa. Okay, dalil dia. Dalil daripada Al-Quran tentang sifat Allah Ta'ala ni. Ni yang tadi Anis baca ni. Qul huwal qadiru. Kan ni, Al-Qadir. Okay. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab siksa, bala bencana. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa. Dialah yang berkuasa kat ayat ni. Itu yang huwal qadir. Allah Ta'ala dialah yang berkuasa. Apa dia? Menghantar kepada kamu azab siksa bala bencana dari sebelah atas atau belah kaki kamu. Belah atas apa dia? Boleh jadi hujan yang lebat, boleh jadi gurur, boleh jadi kilat, boleh jadi apa lagi? Bala-bala yang boleh main daripada atas lah. Terutamanya lebih kepada hujan lah. Hujan yang lebat. Kan boleh banjir dan sebagainya. Kalau bala daripada bawah pula, kan ada gempa bumi kat bawah kan. Kat bawah juga ada apa lagi benda-benda yang menyebabkan kat bawah lah. Mungkin apa? Tanah apa? Tanah tu dia runtuh ke, kan. Jadi belah bawah. Atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah dan berpuak-puak. Ni juga apa dia? Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Okay. Dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjalankan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Okay, jadi ayat ni nak tunjuk apa? Nak tunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh turunkan bala daripada atas, daripada bawah. Allah Ta'ala boleh jadikan manusia ni berselisih, berpecah belah, berpuak-puak, kan. Jadi macam-macam Allah Ta'ala boleh buat. Al-Qadir. Bukti Allah bersifat Al-Qadir. Syafiqah boleh sambung? Syafiqah dengar suara Ustaz? Boleh. Cuba. Tak apalah, baca setakat boleh. Kalau lain tak ada, kita cerita lain lah. Sambung. Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan Cakrawala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda wa saqara syamsu wal qamara la yaqulun Allah fa anna yufakun. Maksud sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad
bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya? Sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling? Okey, yang nombor 2 pula. Allah berkuasa menukar siang dan malam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wakhtilafil laili wan nahar. Wahtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min rizqin fa ahya bihi arza ba'da mautiha wa tasrifi rihahi ayatun liqaumin yaqilun. Maksud dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu ia menghadapkan dengannya yang Lalu ia hidupkan dengannya tumbuhan di bumi. Sesudah mati. Serta pada peredaran angin. Semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah. Kekuasaannya, kebijaksanaannya serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, sambung. Okey, Ustaz ni baliklah. Okey, bukti Allah bersifat Al-Qadir. Kan apa maksudnya bukti Allah Taala tu bersifat Al-Qadir. Al-Qadir itu berkuasa. Kan Allah Taala maha berkuasa, kan tadi kita sebut maha berkuasa. Okey. Yang pertama dia, Allah menguasai seluruh alam, meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Kan? Sebab apa Allah Taala berkuasa? Allah Taala yang menguasai seluruh alam ni. Kan? Macam kita tak boleh nak kuasai, kita tak boleh minta hujan pun. Kan? Bila kita duduk kat rumah tiba-tiba hujan. Kan? Allah Taala yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala yang menjaga matahari. Bila matahari kan, kadang-kadang matahari nampak, kadang-kadang tak nampak, awan tutup kan. Kadang-kadang bulan ada malam, ada bulan, ada tak ada bulan. Kan, bintang, cakrawala dan sebagainya. Ni firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya? Sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling? Ni nak kata apa? Allah Ta'ala bagi contoh ayat ni, bila tanya orang kafir pun, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Kan? Siapa yang kita kata yang menggerakkan matahari, bulan? Mesti mereka jawab apa? Orang kafir pun dia akan jawab la yaqulun Allah. Maksudnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala heranlah, kan? Allah Ta'ala macam mempersoalkan. Jadi sebab apa mereka pergi syirikkan Allah Ta'ala?
Kan, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berkuasa menukarkan siang dan malam. Kan, kita semalam kita waktu malam kita gelap kan. Tapi bila siang dia ada matahari kan, cerah macam sekarang kan. Okey. Allah Ta'ala berkuasa menukarkan siang dan malam. Okay, firman Allah Ta'ala, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Okay, Allah Ta'ala menyebutkan apa? Dan pertukaran malam dan siang silih berganti. Kita tak ada lah malam je straight kan. Siang je straight tak, dia tukar kan, dia silih berganti. Malam, lepas tu siang. Esok pula malam, siang, malam, siang, malam, siang sampai kiamat lah kan. Okay. Dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Rezeki yang diturunkan daripada langit. Bukanlah duit jatuh pada langit pula. Maksudnya rezeki pun kita memang daripada langit lah kebanyakannya. Sebab apa? Turun hujan. Kan hujan tu lah memperanannya. Sebab apa? Sebab pokok-pokok kan, tumbuh-tumbuhan. Kan daripada tumbuh-tumbuhan ni lah yang memakmurkan bumi. Kan kita boleh makan buah, kita boleh makan sayur, kita boleh guna pokok nak buat perabot, kan, nak buat rumah, kan. Okay. Lalu ia hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati. Ni hujan ni. Kan dia menghidupkan tumbuhan di bumi sesudah mati. Serta pada peredaran angin, semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah. Kan kira angin tu pun ada fungsi dah. Kan ada fungsi dia membuktikan keesaan Allah, kekuasaan, kebijaksanaan serta keluasan rahmat bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Okey, yang kedua, yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Okey, Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi. Nanti masa kiamat Allah Ta'ala juga yang berkuasa untuk menghancurkan bumi ni. Okay. Kita tengok dulu pada, kalau kamu ingat, tak tahu kamu ada, ada lagi korang, ada dah kot, besar kamu kecil-kecil. Tsunami dekat apa? Tsunami dekat Aceh. Kan, teruk macam mana kejadian tsunami tu. Boleh apa? Boleh kita kata merosakkan kan, hampir keseluruhan lah negara Aceh tu. Kan, dengan ombak, dengan air yang kuat kan, sampai roboh habis rumah-rumah semua, kereta habis hancur lah. Kan manusia pun ramai yang mati. Itu contoh apa Allah Ta'ala menurunkan bala tadi kadang-kadang sebagai apa? Sebagai peringatan untuk manusia. Firman Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih fa'abaz zalimuna illa kufura. Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang seperti mereka dalam bentuk yang baharu, sedangkan dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Ini Allah Ta'ala sebut apa? Penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala menciptakan orang seperti mereka. Kan Allah Ta'ala boleh cipta kita, dan Allah Ta'ala boleh cipta lah makhluk lain yang macam manusia pun Allah Ta'ala boleh buat. Kan? Okay, yang keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Contohnya mukjizat terbesar kepada Rasulullah ialah Al-Quranul Karim. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan setanding dengan Al-Quran itu, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Kan? Al-Quran ni tak ada siapa boleh reka, dan Allah Ta'ala jamin sampai kiamat dia akan terpelihara. Sebab tu orang tak boleh reka. Kan ni sebab apa? Mukjizat yang kekal sampai akhirat. Kan mukjizat Nabi Muhammad ni ada banyak. Kan? Kalau kita belajar kitab sirah, antaranya apa? Masa zaman Nabi dulu, masa kat musyrikin Mekah,
Kan Nabi boleh apa? Nabi tunjukkan zaman Nabi dulu, Nabi tunjukkan Nabi boleh belah bulan. Kan kira orang duduk kat bawah ni semua nampak bulan tu terbelah. Kan tapi tak ada adalah mukjizat tu. Kan kan ada boleh keluar dekat celah-celah jari Nabi keluar ayat. Kan. Dulu kalau zaman dulu rasul yang terdahulu macam Nabi Musa kan boleh apa? Boleh baling tongkat dia jadi apa? Jadi ular yang besar kan. Kamu pernah dengar kan cerita dalam Quran pun ada ni. Ada cerita pun orang buat kan. Jadi mukjizat-mukjizat ni kita tak boleh nampak dah sekarang. Kan tapi Al-Quran kita boleh tengok dia sekarang sampai bila-bila. Kan itu istimewanya mukjizat Al-Quran. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Ni Al-Quran. Okay. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air daripada langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Kan? Daripada hujan lah jadinya ada laut. Laut pula air dia boleh masin. Kan? Ada sungai. Sungai air dia tawak. Kan? Itu kekuasaan Allah Ta'ala lah. Kalau kamu cari video kan. Ada video dekat laut dia boleh ada warna lain-lain lagi. Ada sebelah sini warna hijau, sebelah ni warna biru. Ada juga air yang tak bercampur di antara air masin dengan air tawak. Kan? Kita kata kalau tengok dalam gambar tu, kalau rasa sebelah ni, air tu tawak lah. Kalau rasa sebelah ni, air tu masin. Itu kekuasaan Allah Ta'ala lah. Kan? Hebatnya Allah Ta'ala boleh buat jadi macam tu. Okay? Yang keenam, Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Okay? Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Kan sebab tu nanti kita kan nanti akan mati. Lepas mati kita masuk kubur. Kan nanti bila sampai alam kiamat nanti akhirat nanti bila tiupan sangkakala yang pertama manusia semua akan matilah. Kan lepas tu sangkakala tiupan sangkakala yang kedua manusia akan bangun balik. Kan jadi maksudnya kita ni daripada tak ada, kita asal kita tak ada. Lepas tu kita ada. Lepas tu kita tak ada balik. Lepas tu kita ada balik. Kan maksudnya Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk mematikan. Okey, habis yang pertama Al-Qadir. Okey, Al-Qadir. Yang kedua, unit 2 pula Al-Qawi pula. Saya Ustaz sebutlah macam mana apa beza dari Al-Qawi dengan Al-Qadir. Okey, Anis sambung pula Anis. Ada Anis? Al-Qawi. Ya, Ustaz. Ya, Al-Qawi. Al-Qawi maksud dari segi bahasa yang kuat, yang gagah. Maksud dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Allah bersifat Al-Qawi. Al-Qawi merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diimani. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak mengikut kehendak kehendak tanpa halangan. Allah Subhanahu Wa Taala mampu membantu sesiapa yang membantu agamanya dan mengazabkan sesiapa yang ingkar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Taharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzi'ahum liyuziqahum. Tak dengar Anis, dekat sikit Anis. Liyuziqahum ba'dal ladzi qamilu la'allahum yarji'un. Timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut
akibat perbuatan manusia. Timbulnya yang dimakin kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang dilakukan supaya mereka kembali ansaf dan taubat. Okey, terima kasih Anis. Okey, kita masuk Al-Qawi pula. Okey, Al-Qawi. Okey, dari segi bahasa maksud dia yang kuat, yang gagah. Okey, istilah dia nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat. Ni beza dia lah. Kalau Al-Qawi ni kamu ingat maha kuat. Kalau Al-Qadir tadi maha berkuasa. Nanti Ustaz, nanti kita tengok contoh nanti boleh beza sikit lah. Okey. Dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Okay, Allah Ta'ala yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Okey, Allah Ta'ala bersifat Al-Qawi. Okay, yang maha kuat ni merupakan sifat kesempurnaan Allah yang wajib diimani. Allah memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Kan sebab Allah Ta'ala ni Tuhan. Kan manusia ni kita makhluk. Kita diciptakan, kita ni lemah. Kan? Banyaklah lemahnya kita ni. Kan? Tak larat, demam, sakit. Kan? Badan kita sakit, sakit kepala. Kan? Lepas tu badan kita ni kalau tak mandi sehari busuk. Kan? Dalam perut kita ada apa? Ada najis. Kan? Kita akan berak kan? Ada tai, ada air kencing. Kan? Ada nanah, ada darah. Itu kita punya manusia. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha sempurna lah sebab dia Tuhan. Kita tak boleh nak fikir detail lah. Cuma kita fikir umum saja. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan. Kan kita makhluk ni kita akan mati kan. Nanti masuk dalam kubur kalau mati silap ulat akan makan kita. Kan itulah manusia. Okay. Kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mutlak mengikut kehendaknya tanpa halangan. Jadi Allah Ta'ala dia maha berkehendak kan. Dia kuat. Kan maksudnya bahawa dia tak ada halangan lah. Sebab dia maha. Kan itu kita sebab tu bahasa Melayu pun kita guna istilah apa? Maha. Maha ni maksudnya dia tak ada apa? Tak ada limit kan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala mampu membantu sesiapa yang membantu agamanya dan mengazabkan sesiapa yang ingkar. Maksudnya Allah Taala boleh tolong kan. Allah Taala menolong Nabi dan para sahabat ketika berperang kan, dan sehingga apa? Kita kata dalam sejarah ni banyaklah kita kata karamah, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala juga boleh turunkan bala mengazab sesiapa yang ingkar. Okay. Firman Allah Ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang dilakukan supaya mereka kembali insaf dan taubat. Ya. Ambil. Abang Syah ambil adik jap. Okey. Ambil kat abang. Okey, sikit lagi habis dah ni. Okey. Jadi dalam ayat ni nak menunjukkan apa? Kerosakan dan bala ni maksudnya daripada manusia lah akibat dia. Tapi Allah Ta'ala maha kuat tadi. Allah Ta'ala Al-Qawi tadi. Allah Ta'ala jadikan benda tu sebagai balasan perbuatan buruk yang dijadikan oleh manusia. Okey. Dalil naqli Allah bersifat Al-Qawi. Okey. Ni last lah, nak minta Syafiqah last juga. Syafiqah dengar? Ada? Ada Ustaz. Syafiqah last. Dalil naqli. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadabi alil fir'auna wallazina min qablihim kafuru bi ayatillah
biayatillahi fa'aqaduhumullahu فأخذهم بذنوبهم فأخذهم الله bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Okey. Maksud keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan puaknya, kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka kafir ingkar akan mereka kufur ingkar akan ayat Allah, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat berat siksanya. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. Dalil nakli Allah bersifat al-qawi. Kan? Allah Ta'ala bersifat maha kuat tadi kan. Kada bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kan ada perkataan qawi kat sini. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat Allah, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat berat siksanya. Ni Allah Maha Kuat ni, Al-Qawi. Okey. Jadi Allah tunjuklah ni dah. Maksudnya Allah Ta'ala menyiksa mereka lah. Okey. Yang kedua pula ada hadis. Kan Nabi sebut ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi kata, adakah kamu mahu aku tunjukkan perkataan daripada khazanah syurga? Kan ni hebat ni kata-kata ni. Apa dia? Jawab aku, tunjukkanlah Rasulullah. Sabda Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kan kita sebut kan, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-quwwah tu lah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan melainkan dengan Allah, melainkan dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu dalil dia. Yang seterusnya, bukti Allah bersifat Al-Qawi. Sikit je lah ni Al-Qawi ni. Saya ada dua je kot. Bukti dah ada dua. Jadi yang lah dah nak habis dah. Bukti Allah bersifat Al-Qawi. Yang pertama, Allah berkuasa memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang berusaha mencari mengikut cara yang betul. Apa beza dengan Al-Qadir? Al-Qadir ni maksudnya dia tak ada pilihan. Kan? Macam Al-Qawi ni kita ada pilihan jugalah. Allah Ta'ala berkuasa bagi rezeki kepada apa? Kepada sesiapa yang berusaha. Kalau kita rajin, dapatlah rezeki kan. Kita rajin berniaga, rajin jual online ke, jadi apa? Tolong jual produk orang ke kan. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki lah kita sebab kita rajin. Jadi Allah Ta'ala berkuasa bagi rezeki kepada sesiapa yang berusaha. Okey. Ni ayat dia lah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut tadbirnya serta melimpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-Nya. Allah Akbar. Sorry lah. Hamba dengar lah. Ia memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan. Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Aisyah, ambil lah. Okey, itu yang pertama lah. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa memberi rezeki. Yang kedua,
Allah Ta'ala berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Yang ni pilihan juga maksudnya. Kita manusia ni, orang beriman ni kita boleh pilih nak buat benda baik ke, nak buat benda jahat. Kan? Nak pahala ke, nak dosa. Kan? Nak syurga ke, nak neraka. Maksudnya kita boleh usaha. Jadi Allah Ta'ala berkuasa mengazab sesiapa yang melakukan dosa. Kan? Itu beza dengan Al-Qadir. Al-Qadir ni Allah cipta langit, cipta Allah Ta'ala menurunkan hujan, benda yang kita tak ada pilihan. Okey, tapi hak yang Al-Qawi ni kita yang ada pilihan. Allah Ta'ala kuasa azab kepada orang yang buat dosa lah. Kan? Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kepada orang yang berusaha. Maksudnya kena ada usaha manusia jugalah kat situ. Okey. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Kebinasaan mereka yang demikian adalah kerana mereka sentiasa didatangi oleh rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan hukum dan mukjizat yang jelas. Maka mereka kufur, lalu Allah menyiksa mereka. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi amat berat azab siksaannya. Berat azab siksanya. Okey, wallahu alam, habis kan. Okey, ada dua benda lah kita belajar pada pagi ni. Yang pertama Al-Qadir, nama Allah Ta'ala yang pertama Al-Qadir, nama Allah Ta'ala yang kedua Al-Qawi. Kan? Al-Qadir yang maha berkuasa. Al-Qawi yang maha kuat. Kan dekat-dekat Qawi kuat, Qawi kuat kan dekat-dekat tu kan. Al-Qadir berkuasa. Okey. Itu saja. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Boleh jelas Syafiqah ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kita buat quizzes lah. Sikit je. Saya buat soalan sikit je ni. Kamu dua orang je dah jawabnya. Sekejap saya buka. Kekuatan dan kekuasaan Allah. Okey. Quiz. Continue. Link dia start buka ni lah. Start dekat tu chat. Boleh buka kat chat. Ambil tak kat chat. Okay. Okay, ready? Ada yang jawapan dia satu tau. Ada jawapan dia ada lebih pada satu. Kamu nak tengok soalan betul-betul.
Okey, tahniah Syarika. Juga tahniah untuk apa? Anis. Kan dia dua salah satu kan. Salah satu soalan je. Okey. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa tak? Keluar Anis keluar dah. Anis masuk balik. Ada soalan apa nak tanya apa tak? Tak ada. Tak ada Syafika tak ada agak?